السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan nikmat pada saat ini yang sedang kita kecapi, nikmat bersama dengan Ramadan. Kita dah malam kedua, malam kedua Ramadan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita sama-sama melaksanakan solat tarawih berjamaah, dan saya yakin jemaah kat sini, saya selalu sangka baik daripada tinggi. Imam haji-haji kat sini dia 8 kat sini, tapi tambah lagi 80 kat rumah nanti kan. Masya-Allah. Nah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas, saya ingat kita tarawih sini pun lama. Nah, satu tempat lain 9.30 dah habis. Sini 10 baru nak habis, baru 8. Baik tuan-tuan, secara ringkas kita mengisi tazkirah, mudah-mudahan peringatan sama kita. Saya untuk malam ni insya-Allah kita akan berjumpa setiap minggu kan. 4 kali saya di sini insya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi untuk malam ni tuan-tuan rahmati Allah, nak sama-sama kita bincang satu soalan yang kita akan cari jawapan sama-sama. Sebagai tuan-tuan mungkin dah tahu jawapannya. Soalannya, sebelum pada tu, soalan tu dia kenapa penting soalan ini? Kerana musim Ramadan ni, masuk je Ramadan ni, dan disebut sebagai bulan Al-Quran. Disebutkan kalau tidak kerana Al-Quran, Ramadan tidak disebut dalam Al-Quran. Bulan Ramadan didapat berkat dengan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunnya padanya Al-Quran. Naik nama dia dalam Al-Quran. Tidak sebagaimana adik-beradik dia yang lain kan. Naik sebab Al-Quran. Jadi masuk je bulan Ramadan, dia entah macam mana semangat kita pun nak mendampingi Al-Quran lebih daripada biasa dia. Kalau tuan-tuan kat sini, kalau kira sebulan sekali khatam, masuk Ramadan nak 2-3 kali khatam kan. Itu kecenderungan dia. Yang orang luar yang tak pernah nak baca Quran, bulan Ramadan ni dah baru nak buka Al-Quran. Dia lain macam, Masya Allah tuan-tuan. Baik, lalu soalan dia, kita ni bekerja, ada yang ada urusan yang lain, waktu kita terhad 24 jam yang tu lah kan. Jadi kita mungkin terpaksa memilih, berkira-kira, dan Islam mengajar kita begitu tuan-tuan, mengatur keutamaan. Di sana ada yang fardu kan, ada yang sunat, ada yang harus. Jadi kita tahu hukum ataupun ilmu yang memberi suluhan pada itu, kita boleh memilih tuan-tuan. Baik tuan-tuan, soalan dia, mana lebih afdal antara kita baca banyak-banyak Al-Quran bulan Ramadan ni, tak kira lah, ataupun bulan selainnya, mana lebih afdal antara baca banyak-banyak Al-Quran atau kita baca Al-Quran untuk faham, walaupun ambil masa, walaupun terpaksa baca sikit saja, faham keadaan tu. Kita dalam waktu yang terhad sini, dan Ramadan ni lah kita datang semangat nak baca Quran, kita ada berdepan dengan dua pilihan. Mana yang lebih aku nak? Antara aku nak baca Quran banyak-banyak, nak khatam 2-3 kali, nak ambil cara Imam Syafi'i 60 kali khatam, ataupun inilah aku nak cuba faham Al-Quran. Imam baca surah apa tadi? Al-Baqarah, apa surah, apa maksud yang imam tu baca. Kita ambil masa untuk nak memahami ayat Al-Quran tu. Tengok-tengok sejam tu barulah kita kata, baru 2-3 muka surat sahaja. Walhal dalam masa sejam dah boleh ambil 2 juzuk kan. Antara dua tu mana yang lebih afdal, mana yang kita nak utamakan tuan-tuan. Baik, Ustaz saya nak buat dua-dua. Itu alhamdulillah tidak ada isu lah. Ni untuk orang yang kita kata terhad dan kita memilih. Tuan rahmat Allah,
perbincangan ini bukannya baru. Dalam perbincangan para ulama dahulu pun telah ada, dan alhamdulillah saya jumpa kupasan atau perbincangan berkenaan soalan ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad susunan imam kita Ibn Qayyim. Dan masya-Allah tuan-tuan, saya setakat ni saya tak jumpa lagi kat Malaysia ada dikuliahkan kitab Zadul Ma'ad. Kitab tu memang tebal lah, tapi saya rasa sesuai. Mungkin kita tak baca satu persatu huruf demi huruf, tapi setiap tajuk dalam Zadul Ma'ad itu dikuliahkan. Menarik tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada orang boleh mula nanti. Baik. Dalam kitab Zadul Ma'ad itu, soalan itu Imam Ibn Qayyim kupas. Dia kata, permulaan dia kata, ikhtalafan nasu fil afdal min at-tartil wa qillatil qira'ah atau sur'ati ma'a kathratil qira'ah. Para ulama berbeza pandangan. Soalan tadi sebenarnya apabila nak bincang, nampak ulama berbeza pandangan antara mana yang lebih afdal, antara tartil, baca pelan-pelan, baca tartil, wa qillatil qira'ah, baca sedikit tapi faham, dengan baca laju. Untuk nak kejar kasratil qira'ah, nak kejar banyak faham, mana yang lebih afdal? Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Jadi kata Imam Ibn Qayyim, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Dan sebenarnya kalau dalam perbincangan fiqh, ada perbincangan untuk nak menentukan awlawiyat, keutamaan amalan ini, itu benda yang biasa. Kita tahu, maka kita akan berlapang dada tuan-tuan. Aku prefer yang ni, tapi aku tahu ada pandangan yang lain. Kita hormatlah. Jangan duk kata cara aku betul, orang lain salah. Tak tuan-tuan. Sama juga contoh dalam isu yang lain, mana salat sunat yang lebih afdal. Saya ingat ni sebab kebetulan saya buat semakan, ada satu buku, tuan-tuan doa lah tuan-tuan, yang saya bantu setakat saya boleh bantulah. Ada satu buku skrip saya siap semak 40 muka surat je. 40 muka surat saja. Tapi ambil masa kat seminggu. Sebab saya kena semak syariah. Buku tu akan diterbitkan oleh pihak berkuasa negeri kita. Tak tahu lah macam mana, saya baru hantar 2 hari lepas. 40 muka surat. Tapi dalam tu saya semak, termasuk hadis, masuk kenyataan, 110 hadis dan kenyataan saya semak. Yang sahih tu okey, tapi masya-Allah banyak yang maudhu' dalam tu. Banyak yang maudhu' dalam tu, hadis-hadis. Kalau ikut penilaian profesional saya, kalau skrip ni tak layak nak diterbitkan. Tapi itu dah diputuskan peringkat pengarah atas, saya kata nak terbit juga buku ni. Tak tahu, saya pun bagi tanggungjawab saya terlepas lah. Saya kata hari ni maudhu', hari ni kita bagi buat research, buat kajian. Itu tuan-tuan. Sekali lalu saja tu, termasuk di dalam tu dia seolah penuh itu yakin. Sebut, yang ni tidak adalah amalan yang lebih baik dalam bulan Ramadan ni lebih daripada membaca Al-Quran. Ada kata macam tu. Soalan itu yang pasti. Saya kata tak, benda ni ulama khilaf. Kan? Masuk Ramadan, selepas pada siam, puasa, apa amalan yang kita nak kena utamakan? Itu khilaf. Ada orang kata qiyam, tu tarawih, kan? Ada dalil-dalil dia. Ada yang kata baca Quran sebagaimana dalil-dalil dia. Jadi kita tak boleh sebut satu ni terus kita pukul mati yang tu. Tak. Kita kena sebut antara amalan yang utama Quran ini. Barulah ni. Kalau kita tekan pandangan kita yang tu saja, menutup pandangan yang lain, yang tu orang membuatkan orang jadi kolot, jadi tertutup tuan-tuan rahmatullah. Baik, kembali kepada soalan kita tadi, mana yang lebih afdal antara baca Quran banyak ataupun baca untuk faham tapi sikit sahaja? Kata Imam Ibn Qayyim, ada dua pandangan. Tuan-tuan nak ambil pandangan mana satu, terpulang. Tapi kita tengok apa hujah perbahasan sudut pandang kedua-dua pihak. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim lagi, dia kata, pandangan yang pertama, tapi dalam kitab tu pandangan jadi yang kedua. Saya jadikan pandangan yang pertama. Wa qala ashabu Syafi'i rahimahullah. Menurut ashab, tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, kita lah tuan-tuan, kita mazhab Syafi'i, adakah kita nak ikut? Itu pulang tuan-tuan. Menurut tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, kathratul qira'ah afdal. Baca banyak tu lebih afdal. Dan ni hujah-hujah dia.
Antaranya hadis, tuan-tuan tahu, Nabi sebut, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Kan? Siapa yang baca kitab Allah, dia akan dapat pahala dia. Kan? Dan pahala itu samaan dengan 10 kali ganda. Dan aku tak kata, Nabi kata, aku tak maksudkan huruf itu satu perkataan. Sebaliknya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada 30 kali ganda. Itu hadis pertama. Kemudian hadis-hadis yang lain disebutnya lagi athar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya para sahabat Nabi masuk saja bulan Ramadan, mereka memang membanyakkan baca Al-Quran. Antara dibawa riwayat Sayyidina Uthman bin Affan, masuk je Ramadan tuan-tuan, dia baca Quran, satu rakaat satu Quran. Nak je tuan-tuan. Kita baca separuh muka surat kan. Apa Sayyidina Uthman bin Affan satu rakaat satu Quran, bukan satu juzuk, satu Quran. Imam Syafi'i 60 rakaat. Dan banyaklah kalau kita baca athar-athar riwayat para ulama terdahulu, mereka masuk Ramadan, ya Allah, kita tu aku kira tak logik nak. Tapi Allah bagi kemampuan kepada mereka. Jadi berdasarkan amalan para salafus salih dan juga hadis-hadis Nabi berkaitan dengan Al-Quran itu, jadi mereka melihat, mereka cenderung kepada Quran untuk Ramadan khususnya, kita kejar pulun banyak membaca. Nabi tadarus Al-Quran di bulan terakhir, di tahun terakhir Ramadan, Nabi sampai 2 kali tadarus Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua secara tak langsung memberi syarat kita banyak, yang afdalnya banyak baca Al-Quran. Walaupun faham tak faham, itu perkara yang kedua. Allah bagi dah pahala, kan? Itu pandangan yang pertama. Baik. Pandangan yang kedua, kata Ibn Qayyim, wa dhahaba Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa ghairihima. Baik. Imam Ibn Qayyim bawa terus pandangan yang kedua, yang lawan kepada tadi, iaitu dipelopori lah. Peringkat para sahabat Nabi ialah Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, ni tokoh-tokoh ulama sahabat Nabi selepas pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain pada mereka berdua, mereka cenderung kepada anna tartil wa tadabbur ma'a qillatil qira'ah afdal min sur'atil qira'ah ma'a kathratiha. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan lain-lain, mereka cenderung iaitu baca Quran secara tartil, satu-satu, ma'at tadabbur, dengan nak faham itu lebih afdal. Itu lebih afdal daripada baca banyak, laju, nak kejar kuantiti, kan? Ini pandangan yang kedua, tuan-tuan. Baik. Kemudian, dan kita akan nampak kecenderungan Imam Ibn Qayyim, dia hurai panjang pandangan yang ni. Kita tahulah, dia hurai panjang yang ni, dia cenderung ke situ. Dan di akhir nanti memang dia sebut ke arah itu, tuan-tuan. Wahtajja arbabu hadhil qaul. Tokoh-tokoh yang memegang pandangan ini, mereka berhujjah. Dan ini penting, tuan-tuan. Saya suka kata-kata ini. Dia kata, bi'anna al-maqsud min al-qira'ah fahmuhu. Matlamat membaca Al-Quran itu apa? Matlamat baca Al-Quran itu nak faham. Bukan sekadar baca, tapi nak faham. Wa tadabburuhu, untuk nak menggali, menghayati, orang kata menyerap maksud makna dia. Wal fiqhu fih, dan memahaminya. Wal amalu bihi, kemudiannya nak beramal. Sebagaimana kata ba'd salaf, ni menarik, tuan-tuan. Ni tak silap saya kata Imam Hasan Al-Basri. Dalam tak disebut, tapi saya ingat kata-kata ni. Kalau tak silap saya kata Imam Hasan Al-Basri, innama nuzila al-Quran liyu'mal bihi fattakhadhu tilawatahu amalan. Tak sebut sini. Baik. Imam Hasan Al-Basri, dia kata sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai amalan. Kata Imam Hasan Al-Basri zaman dia 200 tahun hijrah, kita dah 1400. Kata, tapi aku melihat manusia, orang ramai menjadikan qira'atahu amalan, menjadikan membaca ke Al-Quran itulah sebagai amalan. Faham, tuan-tuan? Mungkin dia tak nampak. Kata Imam Hasan Al-Basri, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tetapi aku perhatikan manusia menjadikan bacaan itulah amalnya. Dikritikkan masyarakat ketika itu. Quran ni turunnya untuk diamalkan. Apa maksud diamalkan?
untuk nak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ajaran tu buat yang ni, yang Allah larang Quran, tinggalkan. Itu amal. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, tapi aku duk perhati orang ramai masyarakat, mereka menjadikan membaca Al-Quran itulah maksud beramal dengan Al-Quran. Kalau orang tanya macam mana kamu beramal dengan Al-Quran? Aku baca Al-Quran tiap-tiap hari, tiap waktu, tapi tak faham. Bukan. Bukan itu. Membaca dalam arti kata tadi, baca itu ibaratnya jambatan baru, tuan-tuan. Jambatan nak tuju ke seberang, iaitu beramal. Jadi kita bayangkan kita nak pergi ke seberang, berhenti tengah-tengah jambatan. Sekadar baca. Pahala insya-Allah, Allah Maha Pemurah, satu huruf pun Allah bagi pahala. Tapi lebih motivasinya ialah nak suruh kita sampai seberang sana, beramal dengan Al-Quran. Nak beramal, dia kena faham. Nak faham, kena baca. Jadi kita tahu dia punya langkah demi langkah tu. Membaca baru langkah yang pertama. Kemudian faham, kemudian beramal. Jangan berhenti pada baca sahaja. Baik tuan-tuan. Seterusnya, kata lagi, wa in li anna al-iman afdal min al-a'mal wa fahm al-Quran wa tadabbaruhu walladhi yathmaru al-iman. Ni huraian panjanglah. Kata Ibn Qayyim, bahkan dibawa pula, kalaulah semata-mata baca Al-Quran itu pahalanya yang nak kejar banyak untuk dapat pahala, tak ada beza dengan munafik. Sebab Nabi pernah kata, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran kamathali raihana rihuha tayyib wa ta'muha mur. Kata Ibn Qayyim, orang munafik zaman Nabi bagi perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Orang munafik baca Quran juga. Seperti raihana. Raihana sejenis bunga. Rihuha tayyib. Bau dia harum. Bunga ni, raihana, bau dia harum. Kita bau. Tengok orang kita tak kenal. Tapi dia munafik. Allah hanya tahu baiknya orang tu. Kan? Orang ni baca Quran, khatam ni. Baik. Wa ta'muha mur. Tapi rasa dia pahit. Dia tak ada apa pun. Jadi dengan hadis ini isyarat Imam Qayyim lagi, bukan sekadar baca lah. Kalau sekadar baca kita nak kejar yang tu, tak ada beza. Munafik pun baca juga kan. Tapi mereka tidak mengamalkan, bahkan nak menentang lagi. Baik tuan-tuan. Kemudian yang paling saya suka apabila dirumuskan Imam Qayyim, kalau kita nak belajar tasawuf, dia kata akhlak, tazkiyatun nafs, tuan-tuan jadikan buku Imam Ibn Qayyim sebagai rujukan. Banyak ni. Dia kata, was-shawab fil mas'alah an yuqal, yang betulnya dalam isu ini, kadang kita apabila dua pandangan itu tak semestinya kita sokong yang ni, kita bantah yang ni, tidak semua gitu. Kita ambil pandangan ni, tapi kita hormat pandangan ni, boleh jadi juga. Dan kita tengok bagaimana Ibn Qayyim dia mengurus perbezaan ni. Dia kata yang betulnya dalam isu ini ialah begini. Pahala baca Quran secara tartil dan tadabbur itu ajal wa arfa' qadran. Pahalanya lebih bernilai tinggi, lebih mahal. Manakala wa thawabu kathratil qira'ah, manakala pahala baca Quran banyak-banyak itu sudah tentulah lebih banyak. Baca Quran untuk faham, pahalanya lebih bernilai. Mungkin tak banyak tapi lebih bernilai. Banding pahala yang ni, banyak, memang banyak. Dia bagi contoh yang lain, samalah seperti orang yang bersedekah. Ada seorang ni dia bersedekah bijawharatin azimah. Dia sedekah dengan satu ketul permata besar. Nilainya sudah mahal dan tinggi. Manakala kawan dia seorang lagi, dia sedekah dengan batu-batu permata banyak tapi kecil-kecil. Dua-dua tu ada nilai tersendiri kan. Yang ni lebih mahal, yang ni lebih banyak. Boleh jadi yang ni Allah, tapi nak kata dua-dua tu bukan kita pandang lekeh, tapi kita mengambil atas kecenderungan masing-masing. Samalah juga kata Imam Ibn Qayyim, atau seorang yang a'taq 'abdan qimathu nafisah jiddan, ataupun sama orang yang baca Quran untuk nak faham ni, pahala dia ibaratnya sama orang yang memerdekakan seorang saja hamba. Tapi hamba ni sangat-sangat kata bernilai tinggi. Mahal dia begitu. Ada seorang banding yang baca Quran banyak ni, sama keadaan dia dengan orang
memerdekakan 4-5 hamba, tapi yang biasa-biasa saja. Jadi nampak, yang satu je, yang ni banyak, yang ni lebih bernilai, yang ni ialah lebih banyak kuantiti dia. Masing-masing ada kelebihan dia, kita pilihlah yang mana. Cuma kecenderungan Ibn Qayyim kita nampak ke arah agak-agak tuan-tuan. Yang ni kan, saya pun Allah ke situ, dan saya setiap kali Ramadan, kalau kuliah, saya kempen yang tu tuan-tuan. Kempen kita kalau boleh setiap kali Ramadan ni, semangat kita nak mendekati Al-Quran tu dia terbuka luas, kita jadikan tumpang semangat tu yang ada untuk nak lebih memahami Al-Quran, Kita berhenti tadi baca Quran, imam baca Quran tadi pada kisah Nabi Musa dan kaum dia, kisah Baqarah tu sendiri, kisah lembu betina yang nak disembelih. Berhenti kat situ. Saya nak sambung yang muka surat sebelah tu. Dia jadi tergantung. Kalau tuan-tuan faham, dia cliffhanger, cerita dia tak habis. Kalau Allah, dia kena baca sampai habis baru menarik. Dan kita kena berfikir lagi, kenapa Allah letakkan kisah-kisah itu dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, sikit je, dalam surat 1-2 je, umum. Kemudian masuk cerita tentang Bani Israel. Apa hikmah dia? Kita kena ada feel, tuan-tuan. Ambil masa. Sebab itu, saya nak kempen, tuan-tuan rahmati Allah. Dan bukan nak kita kata sama ni. Masing-masing ada keperluan, ada kecenderungan. Tuan-tuan pilih satu surah ataupun beberapa kelompok ayat dalam Al-Quran sebagai tumpuan untuk Ramadan kali ini. Bukanlah nak kata mustahil, tapi hampir agak sukar lah untuk nak tadabbur satu Quran kan. Tapi Ramadan kali ini aku nak khatam, nak kejar yang pahala banyak. Tapi aku nak faham satu surah. Betul-betul faham. Yang mampu Al-Baqarah lah. Al-Kahfi lah. Ambil. Dan kita baca tadabbur, baca tafsirnya, baca terjemahan. Masya Allah, tuan-tuan. Baik. Kemudian saya nak kongsikan lagi yang sebagaimana Imam Ibn Qayyim letakkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Athar atau riwayat salafus salih berkenaan dengan pandangan yang ini. Sebagaimana Imam Ibn Qayyim dibuat tadi, antaranya amalan Sayyidina Uthman sendiri, masuk Ramadan dia baca Quran satu rakaat, satu Quran terus. Baik, ini amalan para sahabat Nabi yang lain pula. Antaranya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu kecil Nabi SAW zaman Nabi dulu. Satu hari Abu Jamrah, anak murid dia, datang sembang dengan dia. Dia kata, "Inni rajulun sari'ul qira'ah wa rubbama qara'tul Quran fi lailatin marra aw marratain." Dia kata, "Tuan, saya ni baca Quran saya laju." Maksudnya dia hafal dan baca tu laju, lancar je. Biasa sahaja saya boleh baca Quran semalaman habis, marrah sekali habis, ataupun 2 kali. Semalaman khatam 2 kali. Ni orang dulu, tuan. Baik. Faqala Ibn Abbas. Mungkin anak murid tanya, Abu Jamrah tanya, macam mana saya punya ni, amalan saya itu boleh tak? Faqala Ibn Abbas pun kata, "La'an aqra'u suratan wahidatan a'jabu ilayya min an af'ala dhalika alladhi taf'al." Kalau tanya saya, kata Ibn Abbas, saya lebih suka baca satu suratan wahidah, satu surah sahaja, a'jab ilayya, yang saya rasa kagum, nak faham sangat surah itu. Itu lebih saya suka daripada buat apa yang awak buat. Ni guru dia bagi panduan kat situ. Dan tidak adalah orang pada zaman itu yang lebih faqih, lebih memahami Al-Quran daripada Ibnu Abbas. Dia tekan kepada nak memahami maksud kat situ. Ini Ibnu Abbas, rahmatullah. Dan ada kata-kata lain lagi, Al-Qamah Ibn Mas'ud ni cantik. Ibn Mas'ud ni kata apa? "La tahudzul Quran hadda asy-sya'r wa la tansuruhu nathra ad-daqal waqifu 'inda ajaibih." Ibn Mas'ud ni seorang lagi ulama para sahabat, dan dia digelar sebagai guru Al-Quran. Nabi kata kalau nak belajar Al-Quran, dalam zaman Nabi dulu, nak belajar Al-Quran, belajarlah daripada 4 orang ni. Orang pertama Nabi sebut Ibn Mas'ud. Dia guru Al-Quran dan orang yang betul-betul memahami Al-Quran. Apa dia pesan? La tahudzul Quran hadza asy-sya'r. Janganlah kamu baca Quran ni laju-laju ibarat menghembuskan apa gandum. Macam tu.
Wala tansuruhu nasr daqal, jangan kamu buat seolah-olah menampi kurma nak cepat. Waqifu 'inda ajaibi, baca Quran tu berhenti pada ayat-ayat yang mengagumkan. Mana kita faham dan kita akan berhenti. Oh, apa maksud Quran ni macam tu? Wa harriku bihil qulub, gerakkan hati. Membaca Al-Quran tu untuk menggerakkan hati. Wala yakun hamma ahadikum akhir surah, dan janganlah sekali-kali mana-mana kamu menjadikan akhir surah sebagai tumpuan dia. Maksud dia apa? Kita baca Quran, bila aku nak berhenti belik kan. Aku nak baca hari ni 10 muka surat, kita ada sasaran lah. Tak ada masalah tuan. Kita baca, kita ada 3 muka surat lagi, 3 muka surat. Itu ham ahadikum. Sebab kita baca untuk nak faham. Enjoy tuan-tuan rahmatullah. Tuan-tuan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi panjang dia punya riwayat-riwayat yang dibawa ni, cara kitab-kitab terdahulu dia tak sembang panjang kan. Di pandangan dia pun terus bawa kata ulama terdahulu, kata salaf. Kita akan rasa syok tuan-tuan rahmatullah. Ala kulli hal, akhir kalam saya nak sebut di sini sebagai permulaan Ramadan kita ini. Saya menumpang masa tuan-tuan untuk saya nak ajak tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan ambil pandangan saya, tambahlah sikit dalam tuan-tuan merancang Ramadan kali ini. Tuan-tuan masukkan misi untuk nak faham Al-Quran. Ambil satu surah ataupun buatlah rancang macam mana pun. Sehari aku nak faham 2 ayat, tak tuan-tuan? Di samping tuan-tuan nak kejar pahala banyak membaca itu. Kerana sebagaimana kita sebut tadi, sebahagian pandangan yang kedua, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan para sahabat yang lain, juga tabi'in salafus salih, mereka melihat membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur untuk nak faham, walaupun sikit saja kita kena baca Quran tu, itu lebih afdal. Wallahu a'lam tuan-tuan. Saya berhenti setakat ni. Jelas tuan-tuan dah? Ini mesej secara umum saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.